Okey, baik. InsyaAllah ini kita akan sambung muka surat 192. Muka surat 192 surah At-Taubah. 192 surah At-Taubah. Ayat yang ke-34. Muka surat 192 surah At-Taubah. Ayat yang ke-34. Okey, baik. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik. Ayat kita muka surat 192 ayat 34. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Okey, betul tu ayat kita, okey? Okey, baik. Ya ayyuha wahai. Ya ayyuha wahai. Alladzina orang-orang yang. Alladzina orang-orang yang amanu beriman. Wahai orang-orang yang beriman, inna sesungguhnya kasiran kebanyakan. Okey, kebanyakan boleh, ramai pun boleh sebab kita nak cerita pasal orang ni. Kebanyakan min daripada al-ahbar pendeta-pendeta. Al-ahbar pendeta-pendeta. Wa dan ar-ruhban rahib-rahib. Ar-ruhban rahib-rahib. Sesungguhnya kebanyakan daripada pendeta-pendeta dan rahib-rahib la benar-benar yakuluna memakan. Yakuluna tu huruf asalnya akala. Jadi yakuluna memakan amwala harta-harta annas manusia bi dengan al-batil cara yang batil wa dan yasudduna mereka menghalang an daripada sabilillah jalan Allah. Puan Haiti tolong terjemahkan Puan Hayati. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan daripada pendeta-pendeta dan rahib-rahib benar-benar memakan harta-harta manusia dengan cara yang batil dan mereka menghalang daripada jalan Allah. Okey, baik. Ayat minggu lepas, ayat 22 minggu lepas. Puan Hayati tolong baca Puan Hayati minggu lepas ayat 32 Puan Hayati 32. Dialah yang telah mengutuskan rasulnya Tu 32 sebelum. Mereka mahu untuk memadam cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka dan enggan oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan cahayanya walaupun membenci oleh orang-orang kafir. Okey, baik. Tu ayat minggu lepas. Ayat pertama dalam page 192. Allah kata orang Yahudi dan Nasrani dan musyrikin. Mereka nak memadam cahaya Allah. Mereka nak memadam cahaya kebenaran Islam. Tu ayat poin kita kena ingat. Orang musyrikin, mereka akan guna apa saja untuk memadam cahaya Islam, cahaya kebenaran. Dengan, kalau mampu guna senjata,
mampu guna kezaliman dan kekerasan, guna kezaliman dan kekerasan. Kalau tak mampu, mereka akan menggunakan mulut-mulut mereka. Okey, baik. Ayat hari ni, ayat pertama kita hari ni, ayat 34. Allah nak kata pada kita, kenapa mereka nak memadam cahaya Islam, cahaya kebenaran. Ayat ini nak beritahu kenapa. Salah satu sebabnya ialah kerana kalaulah Islam tersebar, kalaulah Islam dianuti oleh semua manusia, nanti paderi-paderi, pendeta-pendeta tak boleh cari makan. Itu sebab dia. Salah satu sebab. Kalaulah Islam dianuti oleh semua orang Yahudi, semua orang Nasrani, orang awam Yahudi, orang awam Nasrani pilih untuk masuk agama Islam, nanti pendeta-pendeta nak cari makan macam mana? Pendeta-pendeta nak dapat duit macam mana? Oleh kerana itulah Allah kata, wahai orang beriman, salah satu sebab mereka benci kamu, salah satu sebab mereka tak suka kamu ialah kerana pendeta-pendeta mereka dah lama biasa makan sumber yang haram daripada orang bawahan mereka. Jadi kalaulah mereka izinkan orang bawah mereka beriman dengan kamu, wahai Muhammad, beriman dengan Nabi Muhammad, nanti pendeta ni nak kerja apa? Nanti pendeta ni siapa lagi nak sponsor mereka? Siapa lagi nak bagi sumbangan pada mereka? Siapa lagi nak bayar duit untuk diampunkan dosa? Baik, Allah Ta'ala bukan cakap, Allah Ta'ala cerita pasal ni bukan kali pertama. Tengok surah Baqarah ya. Boleh tak buka surah Baqarah? Puan Rohaya tolong baca boleh? Puan Rohaya Muhammad Syuaib. Surah Baqarah. Okey. Muka surat 7 ayat 41. 41 sekejap ya. Okey, ayat 22. Bukan muka surat 7 ayat 41. 41. Okey. Ayat 1. Dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat yang ada padamu, dan janganlah kamu menjadi orang pertama yang ingkar kepadanya. Janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Okey, baik. Apa makna jangan menjual ayat-ayat aku dengan harga yang murah? Maksud jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Surah Baqarah Allah turunkan mengenai orang Yahudi. Allah Ta'ala cakap pada orang Yahudi, jangan jual ayat aku dengan harga yang murah. Maksudnya ialah, jangan kamu sembunyikan kebenaran semata-mata nak keuntungan dunia. Jangan kamu sembunyikan kebenaran semata-mata nak keuntungan dunia. Itu maksudnya. Dalam Taurat, mereka semua tahu ciri Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad, karakter, tempat lahir, semua mereka tahu Nabi Muhammad punya sifat. Bila Nabi Muhammad lahir, mereka tengok sebiji sifat Nabi, ciri-ciri Nabi dalam Taurat dengan Nabi sebiji sama. Kalaulah mereka menyampaikan kebenaran tersebut pada orang awam di kalangan mereka, nanti mereka punya kedudukan macam mana? Oleh kerana itulah mereka sembunyikan kebenaran. Sebelum Nabi Muhammad datang, mereka cakap Nabi seorang yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, kulitnya putih, rambutnya ikan mayang. Itu sifat Nabi. Lepas Nabi Muhammad datang, ubah pula. Nabi itu rambutnya kerinting, kulitnya gelap, orangnya tinggi. Nampak? Itu maksud mereka jual ayat Allah dengan harga yang murah. So, oleh sebab itulah Allah kata dalam ayat kita ini, sesungguhnya kebanyakan, Allah kata kebanyakan maksudnya Allah tak tuduh semua. Nampak Quran sifat adil. Bila Allah Ta'ala kata most of them, bukanlah maksudnya all of them. Bukan maksudnya semua. Kebanyakan Yahudi dan Nasrani, pendeta-pendeta mereka, inilah sifat dia. Mereka memakan harta orang ramai dengan cara yang batil. Yang paling ketara sekali bila Nabi Muhammad datang, mereka tak nak cerita orang bawah mereka tu Nabi sebenar. Tak nak cerita. Nanti kalau mereka cerita, orang semua beriman dengan Nabi, siapa nak sponsor mereka lagi? Okey, baik. Bahkan sebelum zaman Nabi Muhammad pun, mereka tetap memakan harta dengan cara yang batil. Oleh kerana mereka ni orang agama, orang ada kedudukan, orang awam memandang hormat tinggi pada mereka. Mereka menggunakan kedudukan mereka yang dipandang tinggi, yang dihormati oleh orang awam ni untuk kaut harta orang ramai secara zalim. Orang awam pula oleh kerana takut doa orang ni makbul,
doa pendeta ni makbul, doa rahib ni makbul. Jadi untuk dapatkan hajat-hajat daripada Allah, orang awam di kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka tahu kita ni banyak dosa, tengok benda haram, cakap benda haram. Jadi kita dalam nak mencapai hajat, kita kena suruh tu. Rebai-rebai, rahim-rahim. Yang mana mereka ni bagi full time untuk agama. Mereka bagi full time untuk agama. Jadi kita bagi duit pada mereka. Nampak? Ini kita panggil orang yang taksub pada Tok Guru, sanggup buat apa saja pada Tok Guru. Sehingga kan Tok Guru ni suruh buat benda haram pun sanggup buat juga. Na'udzubillah min zalik. Okay, tak apa. Fokus dulu dalam ayat ni. Ayat ni nak cerita pasal Yahudi dan Nasrani. Jadi oleh kerana mereka anggap Tok Guru mereka ni orang suci, tak ada dosa, dekat dengan Allah. Jadi bila mereka ada sesuatu hajat, bagi duit, bagi makanan, suruh Tok Guru mereka doa pada Allah hajat mereka. Lebih-lebih yang teruk lagi, kena kelentong dengan orang-orang agamawan mereka ialah mereka yakin orang agamawan mereka boleh ampun dosa mereka. Boleh recommend pada Allah untuk pengampunan dosa-dosa mereka. Maka mereka terpaksa buat satu bayaran. Samping buat bayaran, mengaku dosa-dosa mereka. Confession kan, boleh sebut tak silap saya lah. Confess, mengaku. Depan pendeta Nasrani, saya buat dosa tu, ni. Hidup dia tak tenang. Hidup dia rasa kelang kabut. Dia nak hilangkan kelang kabut, nak dapat ketenangan tu, jumpa pendeta-pendeta, mengaku semua dosa-dosa dia telah buat, mengaku semua kesalahan dia, disertai bayaran. Konon-kononnya pendeta tu boleh ampun dosa dia, ataupun pendeta tu boleh recommend pada Nabi Isa atau Maryam atau Tuhan Bapa untuk mengampunkan dosa-dosa mereka. Ini maksud mereka makan harta orang ramai dengan cara yang batil. Bahkan mereka dah biasa terima rasuah. Kalau orang awam biasa buat salah, undang-undang ikut Taurat sepiji. Tapi kalau yang kaya-kaya ada pangkat, ada kedudukan buat salah, undang-undang boleh diubah. Itu maksud makan harta orang dengan cara yang batil. Orang awam buat, ulama'-ulama' dia buat, maka benda tu jadi biasa bagi orang Yahudi. Bahkan zaman dulu, bukan zaman dulu lah, zaman selepas zaman Nabi Muhammad SAW, beberapa ratus tahun lepas, orang-orang agamawan ni, maka mereka telah menggunakan keyakinan rakyat orang awam pada mereka. Mereka telah menggunakan penghormatan yang diberikan kepada mereka untuk memeras. Maksudnya memaksa orang bawahan memberi sekian-sekian bayaran pada mereka. Jadi orang bawahan takut, ini orang Allah ni. Ini orang-orang dekat dengan Tuhan ni. Kalau kita tak tunaikan permintaan dia, nanti bala kena kat kita. Maka Dr. Hamka tulis dalam buku dia, bagus dia kata, salah satu sebab timbulnya gerakan Protestan di kalangan orang Kristian ialah kerana orang-orang agamawan Kristian mereka bersekongkol dengan raja. Mereka bersekongkol dengan raja untuk memeras rakyat. Rakyat kena kerja, harta benda bagi pada raja, harta benda bagi pada orang agamawan ni. Oleh kerana itu seorang lelaki namanya Martin Luther. Dialah orang yang mula-mula menimbulkan ataupun penggerak kepada Kristian Protestan. Protes lah. Tak suka dengan orang agamawan yang menggunakan agama untuk memeras rakyat. Oleh kerana itulah, disebabkan orang-orang agamawan dengan orang-orang istana, orang-orang raja ni banyak menzalimi rakyat, menggunakan kekerasan, paksaan dan sebagainya. Orang agamawan ni pula sanggup keluarkan fatwa-fatwa pelik-pelik demi nak raih sokongan raja-raja, demi nak jaga hati raja-raja. Dalam kitab Injil kata tak boleh, tapi raja tu suruh buat jadi boleh, dia pun ubah hukum jadi boleh. Oleh kerana raja dengan agamawan ni bersatu dalam menzalimi rakyat zaman dulu, maka timbullah revolusi. Revolusi menentang kerajaan yang masa tu kerajaan bersekongkol dengan orang agamawan untuk memeras rakyat. Maka setelah revolusi itu timbullah keluarnya istilah, dia kata pisahkan negara dan agama. Negara biar orang dia buat kerja, agama buat kerja kamu, jangan sentuh bab negara. Jangan nak paksa rakyat bagi tanah, jangan nak rasa rakyat bagi sumber-sumber keuntungan pada kerajaan. Jangan keluarkan fatwa pelik-pelik pada rakyat, kena bagi pada raja, mesti bagi pada raja.
lantaran itulah keluarnya ayat ini Allah, lantaran itulah kita kata berlakunya kezaliman oleh orang-orang agamawan. Orang biasa masa revolusi tu bukan tak suka pada agama. Mereka yakin agama mereka betul. Betul bagi mereka lah. Mereka yakin. Tapi mereka tak boleh terima orang-orang yang ada kedudukan dalam agama. Rebai mereka, rahib mereka, pendeta mereka yang sanggup gadai agama untuk dapat keuntungan bersama pemerintah. Ini Dr. Hamka cerita dalam buku dia. Bagus penerangan Dr. Hamka. Baik. Zaman Nabi Muhammad SAW, pendeta-pendeta makan harta orang ramai dengan cara yang batil. Maksudnya, mereka, kalau orang kaya, orang miskin berebut tanah. Pendeta ni tahu tolong orang miskin, kalau kita tegakkan keadilan, tanah tu akan jadi hak milik orang miskin. Tanah tu memang milik orang miskin pun. Orang kaya datang berebut tanah orang miskin ni. Orang kaya ni, dia menzalimi nak rebut tanah orang miskin. Pendeta tahu, kalau tolong orang miskin, tegakkan kebenaran keadilan, dapat apa? Dapat ucapan terima kasih dengan ikhlas je lah. Dapat ucapan terima kasih dengan ikhlas. Buat apa terima kasih? Baik aku tolong orang kaya ni. Orang kaya ni kalau aku tolong dia dapat tanah ni, maka mesti dia bagi persen kat aku. Nampak? Ini kita panggil korupsi. Okey, zaman dulu juga ada. Orang Islam pun ada juga. Orang Islam pun ada juga. Okey, baik. Tengok surah Al-Maidah muka surat 118. Surah Al-Maidah muka surat 118. Okey. Ayat 62 63. 62 63. Tolong baca terima ada Puan Inun, tolong baca boleh tak Puan Inun? Okey Ustaz. Okey. 62 63 ya. Ya, ya. Dan engkau lihat kebanyakan dari mereka berlumba-lumba pada melakukan dosa dan pencerobohan serta memakan yang haram. Demi sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah lakukan. Terus Alangkah baiknya kalau ketua agama dan pendeta-pendeta mereka melarang mereka dari mengeluarkan perkataan-perkataan yang dusta dan dari memakan yang haram. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah kerjakan. okey, Puan Inun satu page lagi boleh? Muka Boleh. surat 103. 103 ayat. Okey. 160 dengan 161. 160 Ustaz. Okey. Ya. Maka disebabkan kezaliman yang amat besar dari perbuatan orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka makanan yang baik-baik yang pernah dihalalkan bagi mereka. Dan disebabkan mereka banyak menghalang manusia dari jalan Allah. 61. Ya Ustaz? Ya, 161 pula. Dan juga disebabkan mereka mengambil riba padahal mereka telah dilarang melakukannya, dan disebabkan mereka memakan harta orang dengan jalan yang salah, iaitu tipu, judi dan sebagainya. Dan ingatlah kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir di antara mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Okey, nampak? Dulu Allah Ta'ala halalkan banyak makanan bagi mereka. Tapi kerana mereka zalim, halang orang daripada mengikut jalan Allah, mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Salah satunya, bersekongkol dengan orang kaya, merampas hak-hak orang miskin. Ayat yang dibaca tadi oleh Puan Inun dalam surah Maidah tadi, Allah Ta'ala kata, alangkah baiknya kalau pemimpin agama, rebai-rebai, rahib-rahib, melarang mereka. Kenapa Allah cakap macam tu? Sebab mereka tak larang. Kalau mereka larang orang kaya-kaya, ambil hak orang miskin. Kalau mereka larang orang kaya, merampas hak orang-orang yang lemah ni, mana mereka dapat untung? Kalau tolong orang kaya, dapatkan hak orang miskin, dapat persen tak? Dapatlah persen. Kerja pejabat tanah, orang miskin datang ceroboh tanah, tanam durian, musangking. Orang jabat tanah dapat apa? Tak dapat apa. Jadi, keluarkan surat. Kena denda, kena saman. Sebab yang ceroboh tanah kerajaan tu, rakyat biasa, duit ada 300 je dalam tabung haji. Jadi, kalau tolong dia pun tak dapat apa. Tolong orang kaya-kaya. Ada duit juta-juta dalam bank. Dia ceroboh tanah, dia pun tahu salah. Awal-awal lagi dia bagi duit. Tutup mata buat tak tahu je lah, contoh. Bukan nak kata siapa-siapa lah.
Jadi nak cerita korupsi ni zaman dulu lagi berlaku. Lebih-lebih malang dalam ayat ni Allah kata berlaku kepada golongan agamawan. Mereka menggunakan agama untuk meraih harta orang ramai dengan cara yang haram. Zaman sekarang pun ada tok guru okey, yang mungkin mengajar dia betul, tapi dia gunakan kedudukan yang dia ada, penghormatan yang orang bagi pada dia, dia pun kata kena bagi duit pada dia setiap bulan 10% pada gaji, 5% pada gaji. Ada golongan-golongan tak masuk, dia ajar anak murid dia zikir, tasawuf. Last kali minta duit anak murid tak masuk, ikut buat, bagi, berlaku. Inilah dikatakan penunggang agama. Maksudnya lah menggunakan agama untuk ambil duit orang ramai dengan cara yang haram. Ambil duit orang ramai dengan cara yang haram. Kalau cara yang halal tak jadi masalah. Tidak ada paksaan, tidak ada cara paksaan, tidak ada sumber penipuan, tak ada masalah. Yang salahnya mereka menggunakan paksaan, penipuan, mereka menggunakan kedudukan mereka untuk tipu orang bawahan mereka untuk ambil harta mereka dengan cara yang batil. Jadi sebab inilah bila Islam datang, kalau orang semua masuk Islam, kita nak tipu siapa lagi? Kita nak tipu siapa lagi? Orang bawah tak dengar cakap kita dah lepas ni. Kita suruh bagi duit ke, bagi sumbangan ke, bagi zakat ke, bagi infak, tak nak dengar dah. Semua nak dengar cakap Muhammad. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, mereka ambil harta manusia dengan cara yang batil. Dan mereka halang orang ramai daripada jalan Allah. Maksud mereka halang orang ramai daripada jalan Allah ialah, bukanlah maksud mereka kata, jangan masuk Islam, jangan masuk Islam. Tak, ada juga cakap macam tu. Tapi maksud lagi besar ialah, bila mana mereka menyembunyikan kebenaran, automatik orang bawahan mereka tak akan masuk Islam. Itu satu. Yang kedua, bila mereka sendiri tak nak masuk Islam, automatik orang bawah mereka pun tak nak masuk Islam juga sebab ikut tok guru. Jadi tok guru Yahudi dan Nasrani, mereka tahu Nabi itu betul, Nabi itu benar. Kalaulah mereka masuk Islam, mereka beriman dengan Nabi, pengikut followers mereka tu akan join mereka masuk Islam. Tapi kalau mereka tak masuk Islam, maksudnya orang bawah kata, tak betul lah agama tu. Tok guru aku banyak ilmu ni, tok guru aku tak masuk, maksudnya tak betul lah agama tu. Walaupun kat mulut pendeta Yahudi Nasrani tak kata pun, jangan masuk Islam. Kalau mulut mereka kata jangan masuk Islam, tu jelas sangatlah mereka halang orang tu. Ini perbuatan mereka tak masuk Islam, automatic indirectly menunjukkan mereka menghalang orang-orang bawahan mereka daripada mulut agama Islam. Seterusnya, okey baik, wa dan alladzina orang-orang yang yaknizuna mengumpulkan. Okey, orang putih terjemah, orang putih baca dia HOARD. Macam mana sebut dia, Puan Hayati? HOARD. Hod. Hold up. Apa terjemah hold up tu? Sesuai, tengok paling sesuai. Ayat mana ni? Sorry. Tak, maksudnya hold up tu apa dia bahasa Inggeris? Terjemah dia apa dia bahasa Melayu hold up tu, Puan Hayati? Hold up tu. Hold up tu macam menyimpan lah. Betul lah, mengumpul kan, mengumpul. Okey. Okey, baik. Yaknizuna mengumpulkan ataupun menyimpan. Orang Indonesia terjemah menimbun-nimbunkan. Menimbun-nimbunkan. Okey. Az-zahaba, mas, wa dan al-fiddata, perak. Al-fiddata, perak. Wa dan la tidak. Yunfikunaha, mereka menginfakkannya. Yunfikunaha, mereka menginfakkannya. Maksudnya, tidak mereka menginfakkannya. Okey. Fi sabilillah, di jalan Allah. Fi sabilillah, terjemah dia di jalan Allah. Maka basyirhum, berilah berita gembira kepada mereka. Basyirhum, berilah berita gembira kepada mereka. Dengan azabin azab, alimin yang pedih. Alim yang pedih. Okey, baik, terjemahkan dia. Kapten Haji Abdul Latif, terjemahkan Kapten. Boleh tak Kapten terjemahkan?
Dan orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak, tidak mereka menginfakkan kepada di jalan Allah, maka berilah mereka berita gembira dengan azab yang pedih. Okey, baik. Allah Ta'ala, dalam ayat ni kita sedang cerita tentang pendeta, rahib, rebai yang ambil harta orang dengan cara yang batil. Kemudian Allah Ta'ala masuk ayat orang yang kumpulkan harta benda, emas dan perak, kemudian tak infak di jalan Allah. Baik, apa kaitan dia? Bila pendeta-pendeta ni dapat harta daripada sumber pun yang haram, adakah mereka sanggup nak belanjakan harta yang mereka sayang gila-gila ni? Sayanglah. Sanggup tipu, sanggup jual agama, sanggup gadai agama, tak dapat harta benda tu, sayang tak? Sayanglah. Sanggup saya bakal penipuan, tipu orang bawahan sebab nak dapat harta benda tu, sayang. Adakah harta benda yang mereka sayang tu, mereka sanggup keluarkan zakat? Adakah harta yang mereka sayang tu, mereka sanggup infak pada orang? Tak. Dapat pun dengan sumber yang haram, tiba-tiba nak bayar zakat, nak bagi sedekah ke orang. Oh, sorry. Jangan harap mereka akan buat macam tu. Orang lain, orang lain, mereka suruh bayar zakat. Orang bawahan, tapi mereka sendiri tak bayar zakat. Jadi Allah Ta'ala nak mengancam, memberi ancaman kepada orang yang sayangkan harta, tamak harta benda, kumpul. Dalam masa yang sama tak nak bayar zakat, tak nak infak. Maka Allah Ta'ala kata, berilah berita gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Ayat ni ada ancaman untuk orang yang tak bayar zakat. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, siapa yang Allah Ta'ala bagi dia harta benda tapi tak bayar zakat, nanti di akhirat harta bendanya Allah Ta'ala akan ubah jadi ular ada 2 taring. Ular yang ada 2 taring. Ular tu akan belik, dia tanya, siapa kamu? Maka ular tu kata, ana kanzukal ladzi, aku adalah harta kamu yang kamu tak nak keluarkan zakat dulu. Ular tu akan patuk dia, akan belik, akan patuk dan akan telan dia. Harta kita tak nak keluar zakat. Jadi, bila turun ayat 34 ni, sahabat-sahabat baca, tengok ayat ni terjemah zahir dia. Siapa yang kumpul harta dan tak nak infak di jalan Allah, maka berilah berita gembira kepada azab yang pedih. Ayat ni zahirnya memberi ancaman kepada orang yang kumpul harta. Kadang-kadang kita dah bayar zakat, dah bagi nafkah anak isteri, ada duit lagi lebih dalam bank, 10,000, 20,000, 3 juta macam tu lah. Jadi kalau ikut ayat tu, kena infak semua jalan Allah, jangan simpan langsung. Betul kan ikut ayat ni? Maka sahabat-sahabat, bila turun ayat ni, mereka berbicara sesama mereka. Dia kata, kita ni kumpul-kumpul harta, lepas bayar zakat, lepas bagi sedekah ke orang, ada lebih harta tu. Kita kumpul, tujuan dia nanti kita mati, anak isteri kita ada harta yang kita tinggalkan untuk mereka. Jadi ayat ni seolah-olah, zahir ayat 34 ni seolah-olah nak suruh kita infak semua jalan Allah. Maka perbincangan mereka ni dibawa kepada Rasulullah SAW oleh Umar Al-Khattab dan juga Thauban radhiyallahu anhu. Mereka jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, kita kumpul harta setelah bayar zakat, setelah kita tunaikan hak harta, kita masih ada harta banyak lagi. Salah satu tujuan dia ialah supaya kita mati, anak isteri kita ada harta. Maka Nabi SAW bersabda, innallaha lam yufridiz zakah illa liyutiba ma baqiya min amwalikum. Allah tidaklah memfardukan, mewajibkan zakat. Tujuannya kecuali untuk memberi kebaikan pada harta kamu yang lain. Kita dapat 1 juta, kena bayar zakat 2.5%, contohlah. Bukan Allah nak harta tu. Tujuan dia Allah Ta'ala nak bagi kebaikan pada harta kita yang lain tu. Wa innama faradhal mawarisa min amwalin tabqa ba'dakum. Hanya sahaja Allah Ta'ala mewajibkan faraid, bukan mesti kena simpan untuk faraid. Tak. Allah hanya mewajibkan harta yang ada selepas kamu mati. Kalau tak kamu mati tak ada harta pun, taklah dosa kalau tak keluar faraid. Jadi bila dengar jawapan daripada Nabi SAW, Umar pun takbir, alhamdulillah, Allahu Akbar. Gembiralah dengar jawapan ni. Maksud jawapan Nabi tu, Allah wajib keluarkan zakat, bukan semua. Allah wajib keluarkan zakat sebahagian 1/40, contoh zakat simpanan, untuk beri kebaikan
keberkatan kepada harta yang lain. Jadi baik harta yang tinggal pada kamu tu. Jadi penerangan Nabi tu sahabat-sahabat semua faham bahawasanya sahabat-sahabat semua faham bahawasanya tak kena infak semua. Maka Nabi SAW sambung lagi pada Sayyidina Umar. Nabi kata, ala ukhbiruka bi khairi ma yuknas. Kamu duk sibuk simpan harta, kumpul harta. Nak tak aku cakap pada kamu, apa yang terbaik untuk kamu simpan, untuk kamu ada. Yang lagi baik pada emas dan perak. Maka Nabi kata, al-mar'atu salihatul lati idza nazara ilaiha sarrathu wa idza amaratha ata'athu wa idza ghaba anha hafizathu. Rasulullah kata pada Sayyidina Umar, kumpul-kumpul emas perak tu tak salah dengan syarat tunaikan kewajipan harta benda. Tapi yang lagi baik, harta yang terbaik ialah Nabi kata isteri yang solehah. Isteri yang solehah lagi baik daripada harta-harta benda tu. Isteri yang solehah tu yang mana? Yang apabila kamu melihatnya, dia menggembirakan kamu. Tengok tenang hati. Dari segi pakaian, dari segi pertuturan, dari segi kerajinan, tengok senang hati. Okey? Apabila kamu menyuruhnya, dia mentaati kamu. Suruh mesti buat. Suruh mesti buat. Okey? Bukanlah maksudnya nak semua nak kena suruh. Okey? Yang ketiga, apabila suami tak ada daripada dia, dia menjaga harta benda suaminya dan juga kehormatan dirinya. Jadi itulah harta benda yang terbaik. Ad-dunya mata' wa khairul mata' al-mar'atu salihah. Nabi sebut, dunia tu harta benda yang menyeronokkan, yang menggembirakan. Betul kan? Emas, perak, kereta mahal, motor mahal, menggembira, menyeronokkan. Tapi sebaik-baik mata' adalah isteri yang salihah. Itulah isteri yang harta benda yang terbaik. Boleh Okey, baik. Jadi jangan dengkilah dengan orang ada emas perak banyak. Dengki dengan ada orang yang isteri solehah yang banyak. Itu yang saya patut dengki dan kita semua patut dengki insya-Allah. Okey, baik. Itu selingan saja Jangan ambil hati dan jangan terasa hati, jangan kecil hati. Okey, baik. Dalam ayat ni, bila turun ayat ni dan penerangan daripada Nabi SAW tadi, maka anak Umar Al-Khattab, nama Abdullah bin Umar, dia kata apa? Aku tak peduli walaupun harta aku setinggi gunung Uhud. Aku punya harta ni setinggi gunung Uhud, aku tak kisah pun. Asalkan aku dah bayar zakat. Sebab ayat ini mencela orang yang kumpul tak bayar zakat langsung. Ayat tu mencela. Tetapi ada seorang sahabat Nabi SAW yang sangat zuhud, sangat warak, sangat tinggi perwatakannya. Siapa nama dia? Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang warak sangat, takwa sangat, zuhud sangat. Dia sangat takut dengan semua ancaman-ancaman ayat Quran, termasuk ayat ini. Ayat ni, zahirnya Allah kata siapa kumpul harta tak infak di jalan Allah. Allah bukan kata tak bayar zakat. Allah kata tak infak jalan Allah, maka dia akan dapat azab yang pedih hari akhirat. Maka Abu Zar Al-Ghifari berpendapat, pendapat dia seorang dia kata, siapa yang ada harta setelah menunaikan tanggungjawab dia, kalau dia suami, dia dah bagi nafkah isteri, anak-anak, ada lebih lagi. Contoh gaji sebulan 1,000, contoh. Gaji sebulan 1,000, contohlah ni Lepas bayar tu, bayar ni, ada lebih 500. Contoh. Maka menurut pendapat Abu Zar Al-Ghifari, 500 tu wajib dia kena infakkan. Bukan calang-calang sahabat ni, bukan sahabat cokian-cokian ni. Banyak hadis riwayat oleh Abu Zar Al-Ghifari. Jadi, pendapat dia, kumpul atau tak boleh. Okey, biasa awak simpan berapa sebulan? Saya lepas bayar gaji, lepas dapat gaji, bayar tu, bayar ni, yuran sekolah anak, ada saya simpan 300 sebulan dalam bank contoh. Sebulan 300 tu pun tak boleh mengikut pendapat Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sangat keras pendapat dia dan dia berpegang dengan pendapat tu sampai bila-bila. Zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu jadi khalifah. Zaman Uthman bin Affan jadi khalifah. Abu Zar Al-Ghifari masa tu dia tinggal di Syam. Masa tu Syam di bawah pemerintahan Amir bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Di bawah pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka satu hari Muawiyah bin Abu Sufyan ni bagi duit kat seorang pembantu dia, ketua bawahan dia, namanya Syuaib bin Salamah. Bagi duit pada Syuaib bin Salamah
tolong bagi 300 dinar, tolong bagi 300 dinar pada Abu Dzar Ghifari ni, tolong bagi 300 dinar. Maka Shu'aib bin Salamah bawa duit ni bagi pada Abu Dzar Ghifari 300 dinar. Pemberian daripada khalifah, gubernur. Maka Abu Dzar Ghifari jawab, aku kenapa nak perlu lagi 300 dinar ni, aku tak perlu. Dia tak nak ambil. Sebab dia kata, cukuplah aku dengan harta yang Allah Ta'ala, bila Allah bagi aku satu rumah yang cukup untuk aku berlindung pada panas hujan. Allah Ta'ala bagi aku 3 ekor kambing untuk aku manfaat pada 3 ekor kambing. Dan seorang hamba perempuan, khadimah. Dah cukup. Aku dah ada satu rumah, aku ada 3 ekor kambing, dan juga aku juga ada seorang hamba wanita, pelayan hamba wanita, khadimah. Tak cukup. Aku tak perlu ambil lagi duit tu. Maka dia suruh orang tu pulangkan balik duit tu ke istana. Kepada pihak gubernur. Tak nak ambil duit tu. Abu Bakar, siapa ni? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Tidak berapa lama kemudian, Muawiyah bin Sufyan nak uji lagi. Dia ni betul ke tak nak ambil ni? Maka satu hari di masjid malam tu, dia hantar orang, Muawiyah bin Abu Sufyan hantar orang bagi 1000 dinar. 1000 dinar dekat Abu Dzar Al-Ghifari. Dia dapat 1000 dinar. Malam tu juga, dia cari sesiapa yang memerlukan, orang yang lebih memerlukan. Dia bagi, habis. Tak ada langsung duit kat dia. Padahal bagi masa tu, untuk test dia, untuk uji dia. Keesokannya datang orang istana, cakap pada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia kata, saya wakil daripada pihak istana, Muawiyah bin Abu Sufyan nak beritahu, yang semalam tu saya silap bagi. Sepatutnya bukan bagi pada kamu, bagi pada orang lain. Boleh tak pulangkan balik semula kat saya untuk saya pulangkan balik pada pihak gubernur? Apa jawapan Abu Dzar Al-Ghifari? Tak ada. Duit yang kau bagi semalam kat aku dah tak ada. Aku tak simpan pun sampai pagi ni. Semalam aku dapat, malam tadi aku dapat, malam tadi aku belanjakan semua sekali dah. Bagi pada orang yang lebih memerlukan. Maka disampaikan pada Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka Muawiyah bin Abu Sufyan kata, betul lah. Dia memang orang yang pegang dengan pendapat tak boleh simpan harta langsung. Bagi 1000 malam tadi, 1000 dinar. Malam tadi juga habis. Tak simpan langsung sampai pagi ni. Jadi kalaulah malam tadi bagi 1000, pagi ni ada lagi kat tangan dia, maksudnya apa? Cakap lebat. Faham cakap lebat? Cakap kena infak. Dia sendiri pegang 1000. Jadi Muawiyah bin Sufyan nak tengok, betul ke dia ni orang yang sangat kuat pendapat tak boleh simpan harta langsung. Tak boleh simpan harta lebihan langsung. Memang betul. Dia dah cukup dah apa makan minum kat rumah dia, dapat 1000 dinar, kita kata bonus lah. Habis semua dia bagi, tak simpan langsung kat dia. Maka oleh kerana dia ni keras sangat, dan dia merupakan sahabat yang kita kata sahabat besar, sahabat lama. Orang banyak rujuk dia. Maka Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan tulis surat pada Gubernur Muawiyah bin Abu Sufyan tulis surat kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu panggil dia, jemput dia datang ke Madinah. Panggil datang ke Madinah. Maka setelah berbicara dengan dia, dia tetap dengan pendapat dia. Maka dia pun kata, semasa Muawiyah, sebelum Muawiyah tulis surat pada Khalifah Utsman bin Affan, Muawiyah panggil dia tentang pendapat dia tu. Maka dia refer ayat ni lah. Abu Dzar Al-Ghifari refer ayat kita yang sedang kita belajar hari ni, yang sedang kita muzakarah hari ni. Maka Muawiyah bin Sufyan jawab, wahai Abu Dzar, ayat tu turun untuk orang Yahudi dan Nasrani. Betul kan? Sebab kalau kita tengok ayat ni, permulaan dia, apa permulaan ayat pertama kita hari ni? Inna kathiran minal ahbar war ruhbar. Kebanyakan pendeta dan rahib-rahib memakan harta orang ramai. Jadi ayat tu turun untuk orang Yahudi dan Nasrani. Maka jawab Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Quran tu turun untuk Yahudi, Nasrani dan Islam. Bagus kan sifat macam tu? Kalau saya, lah tu untuk Yahudi, tu untuk Nasrani, tu untuk Majusi, tu untuk musyrikin. Untuk saya, tak ada. Ilmu tafsir kita belajar walaupun ada asbabun nuzul. Turun untuk siapa? Turun sebab apa? Turun kisah apa? Ya, semua kita belajar. Tapi pengajaran untuk semua untuk saya. Semua pengajaran, semua ancaman, semua suruhan, semua nasihat untuk saya, walaupun turun sebab orang tu, walaupun diturunkan sebab kisah tu, tapi pengajaran untuk saya. Jawapan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia kata, Quran ni bukan Yahudi saja, bukan Nasrani saja, untuk Islam juga. Itu kaedah yang digunakan semua ulama tafsir. Al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab.
Pengajaran diambil dengan tengok lafaz secara umum. Tu cara kita nak ambil lesson, pengajaran daripada ayat-ayat Quran. La bi khususi sebab, bukan dengan tengok sebab-sebab tertentu. Kalau tengok sebab ayat itu turunkan, boleh belajar, tak masalah. Kita belajar memang kita akan ceritalah. Ayat ni turunkan sebab ni. Kita akan belajar. Tapi di sudut pengajaran, jangan tengok sebab, tengok semua ayat untuk aku. Semua ayat ditujukan pada aku. Semua ayat nasihat untuk aku. Itu jawapan dia pada khalifah, pada Gubernur Muawiyah bin Abu Sufyan. Lalu Muawiyah bin Abu Sufyan tulis surat pada Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman panggil dia datang Madinah. Dua-dua sahabat lama. Dua-dua sahabat dekat dengan Nabi SAW. Maka setelah berbicara dengan dia, orang tengok dia ni ganjil kerana pakaian dia, zuhud dia, warak dia dan pendapat dia yang keras dalam bab ni. Jadi oleh kerana dia ni orang besar juga, orang lama juga. Sayyidina Uthman tak nak orang terpengaruh dengan, orang Madinah terpengaruh dengan kefahaman keras dia ni. Salah ke? Tak salah. Cuma keras. Maka Sayyidina Uthman suruh dia pindah. Jangan duduk Madinah, duduk kat tempat nama Ribzah. Ribzah ni tempat antara Mekah dan Madinah. Duduk pindah sana. Duduk pindah sana lah. Awak ni baik sangat, warak sangat, zuhud sangat. Okey, awak duduk sana. Okey, bukan halau. Bukan halau orang putih panggil apa lupa perkataan dia. Orang putih panggil internir. Apa dia internir tu? Bahasa Indonesia panggil internir. Okey, apa dia Puan Hayati? Internir tu buang daerah ke, pulaukan ke apa, ingat Puan Hayati? Ini bahasa Indonesia lah ni. Internir tu macam mana eja dia? Ini bahasa Indonesia. INTERNIR. Tak tahulah. Buangan tempat tinggal nama dia. Okey? Dia diperintahkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu duduk kat sana. Dia buat salah ke? Tak buat salah. Pendapat dia keras sangat. Sayyidina Uthman takut dia duduk kat Syam, duduk kat Madinah, dia sebarkan kefahaman dia yang tu, dia paksa orang, dia suruh orang ikut kefahaman, bukan paksa. Dia suruh orang ikut kefahaman yang tu, nanti ramai orang anggap haram simpan harta. Maka dia pun duduk dengan redha, taat. Maka pada berlakunya peristiwa pemberontakan terhadap Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Peristiwa pemberontakan terhadap Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, orang datang hasut dia. Dia kan sahabat besar, orang datang hasut dia. Jom kita sama-sama bangun menentang Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang hasut dia orang Islam jugalah. Jadi dia kata, aku tak akan menentang pemerintah. Aku tidak akan menentang pemerintah sebab Nabi suruh taat pada Amir walaupun Amir tu seorang kulit hitam. Seorang yang kulit hitam, rambut kerinting. Dia jawab pada orang tu. Apa maksudnya? Walaupun dia kena perintah buang daerah daripada pemerintah, tidak ada perasaan dendam, benci, dengki, tak puas hati pada pemerintah. Bagus, warak taqwa. Dia tetap tinggal kat Rizah sampailah dia meninggal dunia pun kat Rizah juga. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jadi, daripada ayat ni ada dua pendapat. Daripada ayat ni ada dua pendapat yang kita boleh pilih. Pertama, pendapat Sayyidina Umar dengan anak dia tadi. Sayyidina Umar yang bila jumpa Nabi cerita pasal ayat ni, sahabat-sahabat punya confused tentang ayat ni, maka Nabi jawab, maka Sayyidina Umar faham maksud ayat ni ialah yang wajib bayar zakat, lepas dah bayar zakat, suka hati awak lah nak simpan duit banyak mana pun tak ada masalah. Anak Sayyidina Umar pun kata, aku tak kisah kalau aku ada harta sebanyak gunung Uhud pun, emas penuh gunung Uhud pun, janji aku bayar zakat. Maksudnya tak haram lah. Bila awak dah bayar zakat, awak dah selesai. Pendapat kedua, pendapat yang keras, syadid. Pendapat Abu Zar Al-Ghifari, tak boleh simpan harta langsung. Jadi mana betul mana salah? Dua ni. Soalan saya, siapa cuba nak jawab? Siapa boleh cuba jawab? Saya bagi sos percuma. Botol sahaja. Isi dalam kena bayar. Ada siapa nak jawab? Puan Hayati. Puan Hayati ketua kelas kena tanya semua lah. Siapa tahu siapa salah dua pendapat ni, Puan Hayati? Puan Hayati ada? Puan Hayati? Tak kerti nak jawab lagi Ustaz. Okey, baik. Alhamdulillah. Selamat botol sos saya. Okey. Dalam dua-dua pendapat ni, dua-dua betul. Dua-dua pendapat ni, dua-dua betul. Cuma, pemerintah, pihak berkuasa, Jabatan Agama Islam hanya boleh keluarkan pendapat yang pertama saja pada umum. Maksud apa pendapat pertama? Bahawasanya boleh simpan harta. Yang penting bayar zakat. Yang penting kewajipan semua dah tunaikan. Nafkah anak isteri, nafkah mak ayah, yuran-yuran sekolah anak semua dah bagi, selesaikan. Hutang-hutang dah selesaikan. Nak simpan harta, simpanlah banyak mana pun. Harus tak jadi masalah. Ini pendapat yang pihak pemerintah
kena keluarkan kepada orang ramai. Adapun secara individu, orang tu dia nak pilih pendapat Abu Zar Al-Ghifari, boleh ke tak boleh? Boleh. Tak ada masalah. Orang tu dia berpegang dengan pendapat Abu Zar Al-Ghifari, walaupun Jakim tak keluarkan, Jaiz tak keluarkan fatwa tak boleh simpan harta, tapi dia nak beramal dengan ayat ni. Dia kata, siapa simpan harta, Allah bagi ancaman azab yang pedih. Jadi aku tak nak simpan langsung. Dapat gaji sebulan 3,000, bayar tu, bayar ni, bayar tu, bayar ni, bayar ni, lebih simpan sikit cukup untuk ujung bulan, ada balance lagi 500, semua diinfak. Bagi sana, bagi sini, tak ada simpan. Simpanan ada? Tak ada simpanan langsung. Boleh tak? Tak, boleh. Jawapan dia boleh. Dengan syarat, pendapat kedua, hanya boleh dipakai oleh individu-individu tertentu yang dia rasa dia mampu, silakan. Dalam masa yang sama, dia tak boleh suruh atau paksa orang ikut pendapat dia. Ini dia panggil pendapat tafarrudan. Abu Zar Ghifari, okey, itu pendapat dia. Dia tak paksa pun pemerintah Muawiyah bin Abu Sufyan ke, Utsman bin Affan ke, kamu kena keluarkan fatwa pada seluruh negara, Syam, Madinah, seluruh tanah Arab, tak boleh simpan harta. Dia tak paksa pun. Pendapat dia seorang. Ayat ni juga nak ajar kita bahawasanya berlaku ijtihad di kalangan para sahabat. Apa maksud ijtihad? Pengeluaran fatwa, pengeluaran hukum yang berbeza bersumber satu ayat. Tengok, ayat yang sama. Tapi sahabat-sahabat kata, kebanyakan sahabat kata, sebahagian besar sahabat kata, boleh simpan harta. Ayat yang sama, Abu Zar Al-Ghifari kata, tak boleh simpan harta. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, adanya 4 mazhab. Wahai Nabi seorang, Quran satu. Nabi kita seorang, Quran satu je. Tapi daripada Quran yang satu, Nabi yang seorang keluar 4 mazhab. Jangan pula tanya soalan, apa ikut 4 mazhab? Nabi kan seorang je. Tu soalan orang tak cerdik. Walaupun Nabi seorang, tapi kata-kata Nabi yang keluar pada mulut Nabi itu difaham dengan cara yang berbeza oleh ulama'-ulama'. Nampak? Difaham dengan cara yang berbeza oleh ulama'-ulama'. Jadi kefahaman itulah yang menyebabkan timbulnya pendapat berbeza-beza, dan pendapat berbeza-beza tu semuanya betul. Bukannya kata 4 mazhab tu, mazhab ni je betul, yang lain semua pendapat tu salah, haram, siapa amalkan berdosa. Tak. Pendapat ni betul bagi dia, boleh jadi salah bagi orang lain. Pendapat orang lain betul bagi dia, boleh jadi betul bagi orang lain, boleh jadi salah bagi dia. Dan dua-dua boleh diterima. Nampak? Sayyidina Utsman bin Affan bukan halau dia saja-saja. Sayyidina Utsman bin Affan bukan kita kata diktator. Diktator ni apa sifat dia? Siapa tak setuju dengan aku, keluar pada negeri aku. Bukan tu sifat Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan pun tahu dia sahabat besar. Dia suruh Abu Zar Al-Ghifari tinggal di luar kota Madinah sebab dia tak nak orang-orang ikut kefahaman dia tu. Takut nanti ramai orang tersebar ke tempat tu, semua kata harta tak boleh simpan. Bila ramai orang punya pendapat harta tak boleh simpan, maka orang yang punya pendapat ikut Abu Zar Ghifari tadi, apa pandangan mereka? Apa pandangan dia pada orang simpan harta? Contoh tuan-tuan dan puan-puan sekarang. Saya ni orang awam, saya ikut pendapat Abu Zar Ghifari. Jadi kalau saya ikut pendapat Abu Zar Ghifari, kalau saya punya sifat macam Abu Zar Ghifari, tak apa. Apa sifat Abu Zar Ghifari? Sifat Abu Zar Ghifari, aku tak boleh simpan harta sebab nak beramal dengan ayat ni. Orang lain nak simpan harta, tu pendapat dia. Tak apalah. Tu tak apa kalau saya pendapatnya tu. Masalahnya sekarang ni, saya kalau ikut pendapat Abu Zar Ghifari, bagi saya, siapa yang simpan harta, semua berdosa, semua buat salah, semua tak beramal dengan ayat ni. Jadi tuan-tuan yang depan saya ni, yang ada ASB, tabung haji, bank Islam, amanah, apa lagi tak tahulah, duit dalam simpanan, bagi saya semua buat benda haram. Itu yang salahnya. Nampak? Jadi Abu Zar Ghifari pendapat dia berbeza dengan khalifah, berbeza dengan ketua orang Islam, berbeza dengan majoriti orang Islam pendapat dia. Tapi dalam masa yang sama, dia tak paksa orang ikut pendapat dia. Dalam masa yang sama, dia juga tidak menyalahkan pendapat orang lain. Sebab tu, saya sentuh sikit. Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Terengganu, banyak negeri lain menghalang penceramah-penceramah yang keras ni. Dia halang Dr. Mazhar, dia halang Dr. Rozaimi, dia halang ramai lagi lah penceramah sedang sebut Wahabi. Kenapa dia halang? Salah ke?
Dr. Asri Mufti Perlis tu kafir ke? Sesat ke? Dr. Razaimi sesat ke kafir ke? Tak. Kita halang bukan kerana mereka sesat, bukan kerana mereka tu keluar pada Islam. Tak. Mereka Islam. Cuma pendapat-pendapat mereka tu bila dibawa dalam masyarakat yang dah lama kita amalkan tahlil, doa selamat, wirid lepas solat, tiba-tiba mereka menyebarkan pendapat-pendapat mengatakan salah tu, salah ni, salah tu. Nanti akan keluar orang-orang yang buat benda haram. Tok Imam dan bila-bila semua buat benda haram kat masjid. Jangan kita ingat bila kita tak bagi masuk, kita orang jais anggap ustaz-ustaz yang tak fahaman dengan dia kafir sesat. Tak. Kita tak kata kafir sesat kerana kefahaman tu tak sesuai dibawa di tempat kita. Kita pergi Mekah Madinah, kita tak paksa pun orang Mekah Madinah buat tahlil macam kita. Kita tak paksa pun orang Mekah Madinah buat wirid kuat-kuat lapak macam kita. Tak paksa pun. Dia jangan salah faham. Sama juga Sayyidina Osman ni, dia suruh Abu Zar radhiyallahu anhu tinggal kat luar kota Madinah. Adakah bagi Sayyidina Osman bin Affan Abu Zar Ghifari ni seorang yang jahat ke? Terkeluar pada Islam ke? Tak. Na'udzubillah min zalik. Ini kita kata orang yang mementingkan kemasyarakatan, orang yang tak nak berlaku kekecohan dalam masyarakat, orang yang tak nak berlaku kita kata perbezaan pendapat melampau dalam masyarakat. Okey, baik. Cukup dululah. Cerita ni bagus. Cerita ni ada dalam tafsir Al-Azhar karangan Dr. Hamka. Siapa ada tafsir Al-Azhar kat rumah boleh rujuk balik ayat ni. Bagus penerangan dia. Okey, baik. Hujung ayat tu Allah kata, "Fabashshiruhum bi'azabin alim." Berilah berita gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Ini sarkasm yang sangat tinggilah. Okey. Orang dah masuk neraka, azab berita gembira ke berita sedih? Berita sedih lah. Berita mengecewakan lah. Tapi bila guna lafaz berita gembira untuk perli mereka. Ayah bawa anak ambil result UPSR kat sekolah, anak dapat 5C. Ayah ni macam-macam dah keluar pergi tuition sana, keluarkan duit tuition sana, buku tu, buku ni beli. Tiba-tiba anak dapat 5C. Ayah pun cakap ke anak dia, jom balik, ayah ada hadiah special untuk kamu. Sebut hadiah special, tapi bila anak tu dengar hadiah special, macam-macam perkara bermain di fikiran dia. Mungkin tali pinggang, mungkin hanger, mungkin getah fight, macam-macam kemungkinan lagi. Okey, baik. Dan menggunakan sarkastik dan sarkasm lebih menyakitkan hati, lebih menyocok dalam jiwa berbanding dengan kata-kata yang biasa. Saya selalu bagi contoh. Kalau orang gemuk, kita nak ejek dia gemuk. Woi gemuk. Salah lah. Dia sakit hati tak? Sakit hati. Terasa tak? Terasa hati. Kita nak buat dia lebih tercocok di dalam hati, dia rasa sakit tu, kita panggil dia, hai si kurus lagi ramping. Dia gemuk, badan besar gila. Kita panggil dia, hai si kurus, hai si ramping. Kata-kata yang kedua ni lebih membuat darah ibu jadi kaki dia dalam masa 3 saat terus naik atas kepala dia. Memang dia cepat-cepat marah sangat. Sama juga bila menggunakan kata-kata berilah berita gembira, perli yang sangat-sangat menusuk kalbu. Perli yang sangat-sangat menikam hati orang yang mendengarnya. Okey, baik, terus seterusnya. Pada hari Yaumah pada hari Yuhma, terjemah Yuhma dibakar. Yuhma dibakar. Okey, terjemah Yuhma dibakar. Alaiha ke atasnya. Alaiha ke atasnya. Fi dalam. Nari api neraka. Nari api neraka. Jahannam. Okey, atasnya tu harta benda tadi. Pada hari dibakar ke atas harta benda tadi. Fi dalam nari jahannam, dalam neraka jahannam. Maksudnya, pada hari yang mana harta benda mereka tu dibakar dalam neraka jahannam. Okey. Fa maka tukwa. Terjemah tukwa ni disetereka. Terjemah je. Disetereka. Orang ada terjemah bahasa Melayu disalai. Wallahu alam, kalau saya terjemah disalai tu tuan-tuan faham jelas ke disalai? Disalai, daging salai. Okey? Wallahu alam. Bagi saya terjemah disalai tu saya tak kata tak tepat, tapi macam kurang menyelerakan lah bagi saya terjemah disalai. Apabila terjemah tukwa ni, then will be branded. Letak brand. Cap kaki 3, cap kipas udang, letak brand. Branded then will be branded. Tukwa. Baik. Tadi saya share kat grup
Streka. Streka bahasa Arab apa dia? Saya boleh share ke puan? Okey, alhamdulillah boleh share foto. Okey, nampak Streka dalam bahasa Arab mikwatun. Setereka dalam bahasa Arab dipanggil mikwatun. Ini kita belajar satu word kita kat rumah, mikwah. Mikwah tu adalah streka. Jadi perkataan mikwatun tu huruf asalnya kaf waw alif. Sama juga dengan perkataan kita ini tukwa kaf waw alif. Nampak Kita punya ayat ini tukwa kaf waw alif. Sebab tu saya terjemah mikwatun setereka, disetereka. Kita terjemah will be branded, dalam buku-buku Melayu diterjemah disalai. Disalai tu wallahu alam, saya macam kurang setuju dengan pendapat tu. Bukan salah, tak sedap didengar je lah. Jelas Jadi tukwa kita terjemah disetereka, biha dengannya, dengan harta benda tadi. Biha dengannya dengan harta benda tadi. Okey. Jibahuhum, dahi-dahi mereka. Jibahuhum, dahi-dahi mereka. Okey. Dahi-dahi mereka. Dan junubuhum, lambung-lambung mereka. Ni, their flanks. Lambung kiri, lambung kanan. Okey. Junubuhum, lambung-lambung mereka. Dan zuhuruhum, belakang-belakang mereka. Zuhuruhum, belakang-belakang mereka. Okey. Jadi kisah Abu Bakar tadi, kisah Abu Zar radhiyallahu anhu tadi kan. Dalam bahasa sekarang, sifat Abu Zar radhiyallahu anhu tu dipanggil dipanggil sosialisme. Dipanggil sosialisme. Maksudnya orang yang tidak pentingkan diri sendiri, pentingkan sosial orang lain juga. Aku dah cukup aku punya setakat ni, yang lebih tu bagi pada orang lain. Dan sosialisme inilah yang diperjuangkan oleh komunis-komunis. Konon-konon nak semua orang sama rata. Tidak ada orang yang lagi kaya pada orang lain, tidak ada orang lagi miskin pada orang lain. Konon-kononnya lah. Tapi apa berlaku oleh negara-negara komunis, pemerintah makin kaya, makin kaya. Orang-orang biasa makin miskin. Konon-konon mereka dia nak memperjuangkan sosialisme. Okey, itu dia tulis oleh Dr. Hafkah. Okey, baik. Tolong terjemahkan di ayat kita hari ini. Puan Rohana Hamzah. Tolong terjemahkan Puan Rohana Hamzah. Ayat kita hari ini. Ayat 35 ni. Pada hari dibakar ke atasnya di dalam neraka jahanam disetrika, maka dengannya dahi-dahi mereka. Tak ada maka disetrika dengannya. Maka disetrika dengannya dahi-dahi mereka dan lambung-lambung mereka dan belakang-belakang mereka. Okey, baik. Orang-orang yang kedekut tak nak bayar zakat, simpan sampai tak keluar zakat. Jadi ayat tadi kita pilih pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, tak salah simpan harta banyak mana pun, yang penting tunaikan hak harta benda. Saya tak habis lagi cerita, sorry ya. Ada seorang orang Badui. Orang Badui jumpa Nabi SAW, kata, ya Rasulullah, saya nak bayar zakat, saya dah bayar zakat, saya dah tunaikan infak nafkah pada anak isteri. Apa lagi tak yang boleh saya buat? Orang Badui ni duit banyak. Jumpa Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, saya dah bayar zakat, saya dah tunaikan nafkah anak isteri, saya dah bagi semua kewajipan harta benda. Apa lagi boleh saya buat? Maka Nabi kata, at-tatawwu'. At-tatawwu' ialah memberi sedekah, memberi infak, memberi sumbangan harta-harta lebihan. Kita dapat gaji 1,000 contoh. Lepas bayar tu, bayar ni, bayar tu, ada bila 500 lagi. 500 ni kita yakin kita takkan usik sampai ujung bulan contoh. Jadi Nabi kata kalau nak amalkan lagi, nak infakkan lagi, yang lebih 500 tu infaklah kalau nak infak. Banyak mana nak infak? Semua pun boleh, separuh pun boleh, sikit pun boleh. Tengok surah Baqarah sekejap. Sorry ya. Kita nak ceritanya
setelah kita tunaikan kewajipan-kewajipan, maka boleh infak. Yang mana nak infak? Al-afwa, yang lebih-lebih. Maksud yang lebih-lebih tu, setelah kita tunaikan segala kewajipan, nafkahnya, hutangnya, ada lebih. Nak infak? Silakan. Tengok muka surat 34 yang bawah sekali. Muka surat 34 yang bawah sekali, tolong baca Puan Rohana Hashim. Puan Rohana Hashim tolong baca, boleh tak? Muka surat 34 yang bawah sekali. Ayat bawah sekali, 219. ayat 219. Ya, ya. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, mengenai arak dan judi. Katakanlah, pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa kedua-duanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Mereka bertanya pula kepadamu, apakah yang mereka akan infakkan? Katakanlah, infakkan apa-apa yang berlebihan daripada keperluan kamu. Demikianlah Allah. Okey, cukup. Okey. Terima kasih Puan Rohana. Apa soalan dia? Ayat terakhir dia baca oleh Puan Rohana tadi. Mereka bertanya kepada kamu, apakah yang boleh mereka infakkan? Qul al-afwa, yang lebih daripada keperluan-keperluan kamu. Maksud yang lebih tu ialah setelah kamu tunaikan kewajipan nafkah anak isteri, mak ayah, bayar tu, bayar ni, bayar isroh dan sebagainya. Contohlah, contoh. Ada lebih lagi. Tu boleh infak. Jangan pula dapat gaji, duit kat anak bini tak bagi, terus sedekah kat sekolah tahfiz. Okey? Waktu nak bayar yuran sekolah anak tak ada duit. Tu yang pening. Tu tak kena cara lah. Jadi lepas dapat gaji, bagi kewajipan tu, bayar rumah, bayar hutang kereta dan sebagainya. Macam biasa kita bayar. Ada lebih. Lebih tu kita infak. Jadi nak simpan harta boleh tak? Pendapat umum boleh. Pendapat individu, siapa yang pilih pendapat keras, syadid, macam Abu Zar radhiyallahu anhu, dia nak amal, silakan. Tapi ingat, jangan paksa orang amal macam dia. Jangan paksa orang mengikut pendapat yang dia nak ikut tadi. Okey, ayat baru pula. Ayat kita yang kedua ni, Allah nak memberi ancaman kepada orang yang ada harta tak nak bayar zakat. Ada harta kedekut. Apa ancaman dia? Disebabkan ancaman ni lah Abu Zar radhiyallahu anhu takut sangat. Pada hari kiamat nanti, harta benda disimpan emas perak tu. Okey? Zaman dulu emas perak lah. Zaman sekarang dalam bentuk mata wang sama je lah. Jadi emas perak tu bila dipanaskan dia akan cair, dia akan cair, mengelegak cair. Lepas dia cair gelegak, masa dia tengah panas-panas tu, Allah Ta'ala akan cop kat dahi dia. Kena dahi. Harta emas perak yang dia kumpul banyak-banyak tak nak keluarkan zakat tu. Baik, adakah harta benda yang sama? Tak. Allah Ta'ala tak perlu pun ambil harta benda yang sama. Dua pendapat. Pendapat pertama, memang harta benda yang sama. Dia nampak emas yang dia beli. Dia nampak silver yang dia simpan. Dia nampak Allah panaskan emas dan silver tu lah yang kena kat dahi dia. Itu satu. Pendapat kedua, tak. Allah Ta'ala hanya datangkan emas dan perak yang disimpan tu dalam bentuk telah dibakar. Cair dibakar. Macam tembaga kena bakar. Lalu, emas perak yang dibakar panas tadi, dicop kat dahi dia. Bila satu orang kena panas kat dahi, macam mana cara, apa dia reaksi dia? Apa first reaction bagi dia? Apa reaksi pertama bagi dia? Dia akan paling lah. Kita kena sesuatu kat muka, sama ada kena ke tak kena, kita akan mengelak berpaling, betul kan? Jadi sama juga ahli neraka ni. Ahli neraka bila kena panas kat muka, dia berpaling. Bila dia berpaling je, sama ada ke kanan atau ke kiri, emas perak tadi yang disereka kat muka, dekat dahi dia tadi, kena sereka pula kat lambung kiri ataupun lambung kanan dia. Betul kan? Kan ada orang bila kena tumbuk, tumbuk lagi lah. Kena tumbuk kat muka, tumbuklah lagi. Tak ada orang gila macam tu. Bila kena tumbuk kat muka, kena apa sesuatu kat muka, kena bawa motor ada batu datang, mengelak. Betul kan? Bila mengelak, bila ahli neraka ni mengelak, bagi sama ada bagi lambung kanan atau lambung kiri, maka Allah Ta'ala sereka pula dia punya lambung kanan atau lambung kiri. Bila dah kena sereka lambung kanan lambung kiri, takkan nak bagi muka balik? Sereka muka balik. Mana ada macam tu? Maka tak tahan, kena muka, mengelak, kena badan belah kanan atau belah kiri, mengelak lagi pusing belakang, kena sereka belakang pula. Dalam masa sekejap, muka kena, lambung kiri atau kanan kena, belakang pun kena juga. Kenapa? Sebab apa? Sebab kedekut tak nak bayar zakat. Tak nak infakkan kewajipan. Okey, bukan zakat saja. Duit harta tak nak bagi nafkah anak bini, tak nak bagi pada mak ayah, buat beli apa yang dia suka. Okey, beli mancing harga 3-4 ribu,
Okey, dia pesan kat bini dia, bulan ni kita makan beras dengan kicap je. Okey. Abang nak beli joran harga 4,000. Contohlah. Tu yang masalahnya tu. Kita kata salah jugalah tu. Okey, nak beli joran 10,000 suka hatimu lah. Yang penting anak binimu cukup makan kat rumah, tak ada masalah. Dr. Hamka kata, ni perangan Dr. Hamka. Dr. Hamka kata, kenapa Allah sereka dahi dia? Kerana orang-orang kedekut ni, bila diminta mereka keluarkan zakat, maka dahi kening mereka berkerut. Kena bagi zakat? Kena bagi infak? Bila masa disebabkan kening mereka berkerut, semasa mereka diminta keluarkan zakat, pop, Allah bagi cop sereka atas dahi. Kedekut lagi sampai berkerut-kerut dahi. Ambil sereka atas dahi, pop satu. Kemudian Allah Ta'ala sereka lambung mereka. Kerana mereka menyembunyikan harta mereka bagi orang miskin. Ini kita kata simbolik lah. Dia tidur, dia letak harta benda dia bawah kat tempat tidur dia, dia tidur atas benda dia tu. Simbolik lah kita kata. Konon-konon supaya orang miskin tak nampak harta dia. Simpan lagi, seruk lagi, pop, Allah sereka pula lambung kiri, lambung kanan. Kenapa Allah Ta'ala sereka belakang mereka? Dia berjalan-jalan, nampak orang miskin datang menuju ke arah dia untuk minta derma sumbangan ataupun minta ambil zakat, datang nak minta zakat kat dia, pok dia berpaling ke belakang lagi. Buat apa jumpa orang miskin tu? Jadi bila dia berpaling, maka Allah Ta'ala pok sereka belakang dia pula. Nampak ayat Quran detail bagi, nak suruh kita bayangkan. Ayat Quran bagi detail ni nak suruh kita bayangkan. Bayangkan kita yang kena macam ni. Allah bagi harta benda banyak, tak bayar zakat langsung. Sebab tu orang miskin, ujian dia lain. Orang kaya ni ujian dia. Kedekut, lagi kaya, lagi kedekut. Bukannya lagi kaya, lagi pemurah. Saya tak kata tuan-tuan lah, betul kan? Bukanlah kata orang kaya ni semuanya pemurah. Yang pemurah ada juga, tak boleh nafikan. Alhamdulillah. Tapi, duit dah banyak, nak keluarkan untuk benda tak dapat manfaat. Kalau duit dia banyak, dia bagi kat orang tu, dia dapat bisnes pada orang tu. Dia bagi kat orang ada jawatan dalam kerajaan, dapat projek pada orang tu. Tak apa. Ini kena keluarkan zakat. Bagi untuk sesuatu, tak dapat apa balik imbalan dia. Bukan senang nak bagi. Jadi Allah Ta'ala suruh bayangkan, kalau kita ada duit banyak, tak nak bayar zakat. Okay. Tengok surah Ali Imran. Ada ancaman untuk orang kedekut ni. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Tengok muka surat 73. Muka surat 73 ayat bawah sekali. Tolong baca Tuan Haji Syafiq. Tuan Haji Syafiq tolong baca. tiga yang bawah sekali ya? Ya, betul. 180 Sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dan kurnianya menyangka bahawa kebakhilan itu adalah baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Orang yang kedekut, harta dia tu akan dikalungkan di leher dia sebagai bebanan untuk dia ke akhirat. Sebagai bebanan. Kat dunia ni, kalung rantai mahal-mahal besar-besar bangga. Rantai mahal besar tu. Rantai mahal besar tu. Kat leher. Pergi pasar malam jalan gitu. Bangga, tak ada masalah lah contoh. Gelang daripada sini sampai ke bahu. Tak berat ke? Tak berat lah, ringan je gelang ai. Contohlah suka hatimu lah. Bangga kat dunia ni. Kat akhirat, Allah Ta'ala kalungkan semua tu sebagai bebanan bagi dia. Nak bergerak susah, nak berjalan susah. Tak apa tak boleh buat. Jangan fikir bangga dapat kalung tu kat akhirat. Dikalungkan sebagai bebanan untuk dia di akhirat. Kena kalung dengan rantai emas, rantai silver kat akhirat. Kena bakar api neraka. Apa perasaan dia? Rantai emas tu akan hancur. Kalung silver tu akan hancur. Akan lebih mengsengsarakan dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi teruk. Orang kedekut tu dah teruk dah. Lagi teruk orang yang hasut suruh orang kedekut. Tu lagi teruk. Tengok muka surat 540. 540. Allah tak suka. Muka surat 540. Ayat 23-24. Tolong baca terjemahan dia Puan Wan Nur Aini. Tolong baca Puan Wan Nur Aini. Ayat berapa Ustaz? 23-24. 23-24. Ya. Kamu diberitahu tentang itu supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu
dan tidak pula bergembira secara sombong dan bangga dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, takbur, lagi membanggakan diri. Orang-orang yang bakhil dan menyuruh manusia supaya berlaku bakhil akan mendapat balasan yang menghina. Dan sesiapa yang berpaling dari mematuhi hukum Allah, maka padahnya tertimpa atas dirinya sendiri. Kerana sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Allah kutuk siapa ni? Pertama, dia kedekut. Sebab dia kaya, dia kedekut. Kedua, orang yang dia kaya ke, dia tak kaya ke, tak kisah. Tapi sifat buruk dia, dia hasut suruh orang kedekut. Tak payah bagi kat dia tu. Tak payah bagi lah, tak boleh percaya tu. Tak payah bagi. Dia tipu. Kita hasut supaya orang jangan bagi sedekah, jangan bagi infak, jangan bayar zakat. Tak payah bagi duit ke jabat zakat tu. Tipu. Guna zakat makin comel. Perabot-perabot kat pejabat zakat makin lawa. Tapi orang Islam kat Selangor ni tak cukup zakat pun contoh. Kita tukar hasut untuk orang tak bayar zakat. Kita tukar hasut untuk orang tak bagi infak harta. Kita bertermasuk di kalangan orang yang sombong juga. Allah Ta'ala tak suka juga. Okey, baik, seterusnya. Haza inilah. Ma apa yang kanastum kamu simpan. You hoard. Okey. Kanastum kamu simpan. Li untuk anfusikum diri-diri kamu. Fa maka zuku rasakanlah. Ma apa yang kuntum kamu dahulunya taknizun selalu menyimpan. Hold up. Okey, baik, terjemahkan dia. Tuan Haji Mawardi, tolong terjemahkan Tuan Haji Mawardi. Ayat kita sekarang. Okey Ustaz. Inilah apa yang kamu simpan untuk diri-diri kamu, maka rasakanlah apa yang kamu dahulunya selalu menyimpan. Okey. Allah Ta'ala mencela orang yang simpan, tak bayar zakat, tak tunaikan hak kewajipan harta benda. Maka orang yang simpan sampai banyak duit dia, harta benda dia, tapi tak bayar zakat, tak bagi nafkah wajib, maka harta benda dia akan dijadikan streka, panah-panah dalam api neraka, cok atas dahi dia, lambung dia, belakang dia. Bukan sekali, berkali-kali. Dalam neraka tu berkali-kali kena. Sampai bila? Na'udzubillah min zalik, wallahu a'lam. Lama kena. Kalau kena sekali je, tak adalah kita kata teruk sangat. Ni kena, selalu kena. Mereka akan sentiasa kena. Sebab tu Allah Ta'ala guna lafaz yuhma. Tengok balik, lupa nak terangkan. Lafaz yuhma dan juga tuqwa. Ayat kita tadi, ayat kita hari ni 35 ni, yuhma dan tuqwa. Yuhma dan tuqwa, Allah guna lafaz present tense dan future tense. Maksudnya, akan kena sampai bila? Sampai bila-bila. Kalau orang Islam, sampailah dia dikeluarkan daripada neraka, barulah tak kena. Maka harta, bila mereka kena, mereka tanya, kenapa ni? Apa ni? Kenapa ni? Apa ni? Maka malaikat kata, hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah harta yang kamu simpan dulu. Yang kamu guna untuk diri kamu, simpan untuk diri kamu saja sampai tak keluarkan zakat langsung. Sampai tak bagi nafkah pada orang patut kamu bagi pun. Contoh. Maka kamu rasakanlah apa yang kamu duk simpan dulu. Nak simpan harta boleh. Pastikan harta yang kita simpan tu tak akan memudaratkan kita ke akhirat. Bagaimana cara nak pastikannya? Hak harta ditunaikan. Bila time wajib keluar zakat, keluarkan zakat. Zakat simpanan ke, zakat pendapatan ke. Okey, kita keluarkan. Okey, baik. Seterusnya, inna sesungguhnya, iddata bilangan, asyuhur bulan-bulan, okey. Indah di sisi Allah isna asyara 12
Syahran bulan. Syahran bulan. Fi dalam kitabillah ketetapan Allah. Kita jangan terjemah kitab Allah ni, kitab Allah tu buku Allah. Kita terjemah kitabillah, kita terjemah ketetapan Allah dalam braket tulis Lauh Mahfuz. Dalam braket tulis Lauh Mahfuz. Okey. Yauma pada hari. Yauma pada hari. Okey. Khalaqa dia telah menciptakan. Sorry, saya lupa nak refer satu ayat. Tengok surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Okey, baik Dia cakap surah-surah ni dia idea datang lambat, ilham datang lambat. Tadi teringat waktu lupa teringat. Allah mencela orang yang kumpul harta simpan harta kan. Tengok muka surat 601. Muka surat 601. Okey. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Surah Al-Humazah. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Kalau baca terjemah dia, Tuan Haji Tunai, saya baca Tuan Haji Tunai. Al-Humazah 1, 2, 3 ya? Ya, 1, 2, 3. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya. Okey, baik. Ayat ni bukan nak cela orang yang kumpul harta. Ayat ini bukan nak mencela, nak mengancam orang kumpul harta. Yang Allah cela dalam ayat ini adalah pengumpat dan pencela. Slanderer dan backbiter. Tu yang Allah Ta'ala cela. Pengumpat dan pencela tu yang Allah Ta'ala cela dalam ayat ni. Sifat mereka ialah, sifat pengumpat dan pencela tu pula ialah suka kumpul harta dan duk bilang sokmo. Hari-hari bilang berapa ketul emas dia, berapa banyak silver dia, berapa banyak duit dia. Hari-hari letak buku bank depan dia. ASB, tabung haji, apa lagi tak tahulah. Dia letak, bangga ASB 200 ribu. Tabung haji 1 juta. Ni contoh. Itu sifat yang dicela. Yang dicelanya adalah pengumpat dan pencela. Pengumpul harta tak masuk pun dalam celaan ni. Tak salah pun kita nak kumpul harta, nak bilang-bilang sokmo duit kita, tak salah pun. Yang salahnya, bila kumpul-kumpul, bilang-bilang, syok bilang duit, syok tengok buku bank duit makin banyak, setiap setahun bertambah-tambah, syok. Tapi tak keluarkan zakat, tak tunaikan hak harta benda. Tu yang tercela dalam ayat ini. Adapun orang yang dia tak mengumpat, tak mencela, bayar zakat, dia nak simpan banyak mana, simpanlah. Dia nak bilang sehari 3 kali pun, bilanglah. Rumah dia ada peti besi tu, pagi bilang, malam bilang, esok pagi bilang lagi, suka hatilah, tak jadi celaan pun. Yang jadi celanya, bila mereka tidak bayar zakat. Okey, baik, seterusnya. Yauma pada hari, khalaqa dia telah ciptakan, dia Allah. As-samawati langit-langit. Wa dan al-ar bumi. Al-ar bumi. Minha daripadanya. Minha daripadanya. Daripada 12 bulan tadi. Minha daripadanya. Maksudnya daripada 12 bulan tadi. Arba'atun 4 bulan. Arba'atun 4 bulan. Hurum yang dihormati. Terjemah hurum tu haram. Maksud bulan hurum tu bulan-bulan haram. Maksud haram tu dihormati. Mekah Madinah dia panggil tanah haram. Kenapa tanah haram? Maksud haram tu dihormati. Okey, baik. Terjemahkan dia. Tuan Haji Muhammad Rashid. Terjemahkan Tuan Haji Rashid ayat kita hari ini. Daripada mana Ustaz? Daripada awal, sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah 12 bulan dalam ketetapan Allah Lauh Mahfuz. Pada hari dia telah ciptakan langit-langit dan bumi, daripadanya 4 bulan yang dihormati. Okey, baik. Daripada cerita Yahudi, Nasrani, makan duit haram, makan duit orang, masuk bulan pula. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala nak masuk, Allah Taala nak terangkan, walaupun surah ni
kita ingat balik tema surah ni. Tema surah ni adalah serang, bunuh orang kafir habis-habisan. Tema surah ni serang, bunuh habis-habisan. Tapi ingat, bila nak serang, bila nak bunuh, time peperangan lah. Time mereka serang lah. Time mereka mungkin janjilah, bukan surah ni suruh kita serang bila-bila masa. Serang siapa saja. Tak. Serang orang kafir yang nak memerangi kita. Walaupun aku suruh serang, walaupun aku suruh perang, tapi jangan sampai kamu melanggar bulan-bulan yang dihormati. Jangan kamu melanggar pantang larang bulan-bulan yang dihormati. Ini maksud ayat ni. Okey, jadi kaitan dia sebenarnya surah ni suruh untuk orang musyrikin Mekah. Tapi ada cerita sikit pasal Yahudi dan Nasrani sebelum ni sebab ada kaitan. Sekarang masuk balik kita kata pada landasan surah ni, tajuk asal surah ni, tema asal surah ni ialah serang orang musyrikin yang lawan kamu habis-habisan. Walaupun aku suruh serang, lawan mereka. Tapi ingat, kamu jangan mulakan serang mereka pada bulan-bulan haram. Okey, baik. Allah Ta'ala telah tentukan setiap tahun 12 bulan sejak bila? Sejak sebelum Nabi Adam lagi. Jangan pula kata sejak zaman Nabi Ibrahim. Jangan kata sejak zaman Nabi Nuh. Sejak zaman Nabi Isa. Bukan. Setiap tahun ada 12 bulan. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi, Allah dah tentukanlah bahawasanya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Okey? Maksud bilangan 12 bulan ni adalah bulan lunar calendar. Bulan mengikut kiraan bulan. Sebab orang-orang yang tak sekolah pun, orang-orang tak pernah mengaji pun, orang-orang yang tak pernah masuk U pun sejak zaman dulu lah ni mereka pandai menghitung bulan ikut kiraan bulan. Betul zaman dulu pinjam duit orang bila nak bayar? Setelah bulan purnama. Jadi mereka tengok tiap-tiap malam perubahan bentuk bulan. Daripada bulan kecil sikit, separuh, makin kecil, hilang, pop, keluar balik anak bulan. Jadi mereka tengok perubahan bulan tu, sebab itulah orang zaman dulu, mereka membilang menggunakan kiraan bulan. Bila tamat iddah, 4 bulan 10 hari. Okey, 4 bulan. Jadi mereka membilang menggunakan kiraan bulan. Kenapa tak bilang ikut matahari? Matahari, susah nak bilang zaman dulu. Kita sekarang ada kalender, senang. Kiraan bulan matahari ni, betul kan? Matahari sejak zaman dulu sampai sekarang, dia punya terbit dia sama je. Saiz dia sama je. Okey, bukan kata bulan 1 matahari masa terbit saiz besar ni. Bulan 2 masa terbit besar sikit saiz dia. Bulan ketiga dia terbit besar sikit. Bulan 6 tu bapak besar. Tak ada. Daripada bulan 1 sampai bulan 12, terbit dia, saiz dia sama besar. Tu bulan tu matahari. Sebab tu orang-orang lebih senang, lebih mudah mengira mengikut kiraan bulan. Okey? Orang musyrikin tanya Nabi, apa faedah dia nak bulan tu? Tengok surah Baqarah. Mereka tanya kamu tentang nak bulan. Tujuan dia supaya manusia tahu waktu-waktu untuk pergi haji, waktu-waktu iddah, waktu-waktu bayar hutang, waktu-waktu masuk bulan haram. Tolong tengok muka surat 29. Muka surat 29 ayat 189. Tolong baca terjemahan dia. Puan Masyitah, terbaca Puan Masyitah boleh tak? Muka surat 29 ayat 189. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Okay, dan cukup. bukan Mereka bertanya kepada manusia tentang bulan sabit. Kenapa bulan? Mula-mula bulan, betul kurang jadi kecil, hilang, betul keluar kecil. Dia Allah Ta'ala kata, Nabi Allah surah Nabi Muhammad jawab, tujuan Allah Ta'ala buat bulan, kadang-kadang ada besar, nampak penuh, kadang-kadang separuh, kadang-kadang nampak bulan sabit. Jawapannya adalah untuk manusia sedang menghitung masa, sedang mengira masa. Jadi orang zaman dulu, walau tak sekolah pun dia tengok. Oh, kalau bulan besar ni, maksudnya awal bulan. Kalau bulan macam ni, separuh tengah bulan. Kalau bulan tak nampak terus, hujung bulan. Contoh. Jadi orang zaman dulu, mereka senang mengira mengikut kiraan bulan. Okey, baik. Apa hikmah?
Bulan sejak zaman dulu lagi mereka telah bagi nama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, okey, Rejab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. 12 bulan Islam. Okey. Kena ingatlah kita. Tapi kita ini hari-hari tengok kalender yang Roman kalender Masihi, tak salah pun. Tapi kita kena ingat juga bulan-bulan Islam. Okey. Kita ingat awal Muharram, tu je kita ingat awal Muharram, Ramadan dengan Syawal. Okey, patutnya kena ingat 12 bulan tu. Sejak zaman dulu lagi, bulan-bulan tu dah ada nama dia. Cumanya tahun tu bermula bila? Orang zaman dulu tak suka kiraan tahun ni. Kiraan tahun ni bagi dia lambat. Kiraan tahun ni lambat. Tahun ni nak tunggu tahun depan lambat. Jadi mereka menggunakan kiraan bulan supaya cepat masa berlalu. Okey, baik. Adapun kalender Islam, lunar kalender kita, sebab tu bermula tahun Hijrah. Bermula tahun Hijrah tu pun dimulakan kiraannya pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, mereka tulis surat tapi tidak ada tahun yang sesuai. Maka mereka bincang, alangkah bagusnya kalau surat-surat kita ni ada hari-hari sesuai, tahun sesuai. Maka Sayyidina Umar bincang, nak mula bila ya tahun sesuai tu? Nak mula bila? Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rabiul Awal, Rejab, Syaban dah ada lama dah. Cuma kita nak buat bulan 1 tu bulan apa? Bulan 1 tu kita nak mula Ramadan ke? Bulan 1 tu nak mula Syawal ke? Bulan 1 tu nak mula Zulqaidah ke? Nak mula bila? Maka macam-macam pendapat ada. Nampak katakan kita mula Rabiul Awal lah, bulan kelahiran Nabi SAW. Kita mula tarikh kewafatan Nabi lah. Kita mula macam ni lah. Maka akhirnya diputuskan pendapat bahawasanya kita mulakan kiraan bulan untuk bulan Islam adalah bulan Muharram. Bulan Muharram. Sebab apa? Pada kita nak ambil keperkatan hijrahnya Nabi dan orang Islam daripada Mekah ke Madinah, maka kita anggap itulah awal tahun kiraan Islam kita. Baik, ada pendapat lagi mengatakan Nabi SAW bukan keluar bulan Muharram, Nabi keluar bulan Safar. Maka kita kata bulan Muharram dikira sebagai awal tahun, bulan pertama awal tahun. Sebab pada bulan Muharram telah berlaku perbincangan, mesyuarat, perancangan untuk hijrah ke Madinah. Sebab tu kita nyanyi awal Muharram detik permulaan. Ingat tak lagu tu? Awal Muharram detik permulaan. Maksudnya kita sambut awal Muharram tu. Sebab apa saya cakap macam ni dekat tuan-tuan? Nanti bila datang je bulan Muharram, kita nak sambut majlis awal Muharram, adalah ustaz-ustaz keluarkan statement. Nabi hijrah bukan bulan Muharram. Nabi hijrah bulan Safar. Contohlah. Rabiul Awal. Nabi hijrah bulan Rabiul Awal. Sorry. Dia kata macam tu. Banyak kita akan baca nanti. Maka jawapan dia, memang Nabi bukan hijrah bulan Muharram. Tapi bulan Muharram ni bermulanya perbincangan, perancangan, penyusunan strategi untuk hijrah ke Madinah. Sebab tu dimulakan dengan bulan Muharram. Okey, baik. Walaupun kita ada bulan Islam, lepas sebelum Nabi hijrah, tahun-tahun sebelum tu dia panggil tahun pertama kenabian, tahun kedua kenabian, tahun ketiga kenabian, sampailah tahun ke-13 kenabian. Lepas Nabi hijrah, lepas Nabi wafat, barulah kita panggil tahun hijrah. Tahun 1 hijrah, tahun 2 hijrah, tahun 3 hijrah dan seterusnya sampailah sekarang. Okey, baik, tahun 2000 hijrah. Baik. Walau bagaimanapun, Al-Quran tetap mengiktiraf bulan matahari ataupun tahun matahari. Setiap bulan, kalau ikut kiraan bulan, hanya ada 30 atau 29 saja. Kiraan bulan, kalau ikut lunar kalender, ya, kiraan hijri, setiap bulan hanya ada 29 ataupun 30 hari sahaja. Manakala mengikut Roman kalender, ikut kalender Masihi, yang kita pakai Januari, Februari itu, setiap bulan sama ada 30 ataupun 31 hari. Jadi, kalau ikut antara dua kalender ni, Roman kalender dan lunar kalender lebih cepat. Sebab tu umur Nabi SAW, kalau dikira mengikut lunar kalender, umur Nabi 61 tahun. 61 tahun. Tapi sekiranya, 63 tahun. Kiraan umur Nabi sekiranya kita ikut lunar kalender, ikut kalender hijri ni, umur Nabi 63 tahun.
Sekiranya umur Nabi dikira ikut Roman kalender 61 tahun. Sebab apa lambat sikit 61? Sebab dalam Roman kalender ada 31 hari bulan. Ada bulan-bulan yang ada 31 hari bulan. Manakala ikut lunar kalender, sebulan hanya 30 atau 29. Sebab tu umur kita, kalau kita kira ikut kalender Hijri, tua lebih sikit kita ni. Kalau ikut kalender Masihi, kita muda banyak sikit. Tak banyak mana pun. Setiap 30 tahun kalender Masihi akan lebih 1 tahun kalender Hijri. Kalau kita umur 30 sekarang, umur kita 30, ikut bulan Masihi ni, maka ikut kalender Hijri, kita dah 31 tahun. Kalau umur kita 60, okey, ikut kalender Masihi, ikut kalender Hijri, kita dah 62 tahun. Allah iktiraf kedua-duanya, dalil dia tengok surah Kahfi. Tengok surah Kahfi. Muka surat. 296 ayat 25. 296 ayat 25. Tolong baca terjemahan dia. Puan Rosnah Hussein, tolong baca Puan Rosnah Hussein, muka surat 296 ayat 25. Bismillah. Ayat 25. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Mereka tinggal dalam gua 300 tahun tambah 9 tahun. Sebut je lah 309. Tak, Allah Ta'ala sebut 300 tahun dan 9 tahun. Kenapa Allah sebut macam tu? Sebab Allah Ta'ala nak mengiktiraf kedua-dua jenis kiraan tahun. Orang Ashabul Kahfi, sekiranya dikira tempoh masa mereka ikut lunar kalender, mereka tidur selama 309 tahun. Ashabul Kahfi, tempoh mereka tidur dalam gua tu ikut lunar kalender, ikut kiraan Hijri kita ni, mereka tidur selama 309 tahun. Tapi sekiranya kita nak kira tempoh masa tidur mereka ikut Roman kalender, mereka tidur 300 tahun. Sebab dalam 300 tahun tu ada 9 kali 30 tahun. Dalam 300 tahun tu ada 9 kali ataupun 10 kali 30 tahun. 10 kali lah. Jadi setiap 30 tahun tambah jadi 9 tahun. Lepas tu jadi 309 tahun. Boleh? Okey, baik. Apa hikmahnya berbeza tahun bulan dengan tahun matahari? Apa hikmah dia? Allah Ta'ala buat berbeza tu. Waktu solat, kita ikut matahari. Waktu solat ikut matahari. Terbit matahari, terbenam matahari, matahari tengah-tengah atas kepala, matahari dua bayang, dua kali bayang. Kita ikut matahari waktu solat. Manakala waktu puasa, waktu haji, kita ikut bulan. Kita ikut bulan. Betul kan? Apa hikmahnya berbezanya matahari dan bulan? Kan senang. Kalau tahun Hijri, tahun Masihi sekali je. Kan senang nak kira, tahu kan? Ni kalender Hijri lain, kalender Masihi lain pula. Hikmahnya ialah supaya negara-negara yang ada 4 musim, negara-negara yang ada 4 musim, mereka tidak akan menghadapi Ramadan pada musim yang sama. Betul kan? Katakanlah tahun Hijri dengan Masihi sama je, kalender bergerak sekali. Maka negara yang kena Ramadan musim panas, sampai bila-bila punlah Ramadannya musim panas. Negara yang kena Ramadannya musim sejuk, sampai bila-bilalah berpuasa sampai sejuk. Hikmah berbeza tu, tahun ni dia kena Ramadan musim panas. Tahun depan kurang panas sikit. Tahun lepas dah masuk sejuk dah. Tu hikmah dia. Nampak? Hikmah Allah Ta'ala buat berbezanya tahun matahari dan tahun bulan. Hikmahnya ialah supaya orang-orang yang berada di negara 4 musim, mereka tidak akan menghadapi Ramadan pada musim yang sama. Sebab tu kita pergi haji, kadang-kadang musim panas, kadang-kadang musim sejuk. Pergi haji kan, ada tahun-tahun yang hajinya musim panas, ada tahun-tahun yang hajinya musim sejuk. Orang yang biasa pergi dia kata musim sejuk lebih sengsara, siksaan, cubaan, ujian dia berbanding musim panas. Wallahu a'lam. Orang biasa pergi dapat tahulah, kita pergi musim panas,
kita kata panah tu pun dah tak tahan dah. Okey, baik. Di kalangan 12 bulan tu, di kalangan 12 bulan tu ada 4 bulan haram. Apa 4 bulan haram? Zulqa'dah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, yang keempat Rejab. Yang keempat Rajab, bulan Rejab. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Yang keempat bulan Rajab. Apa hikmah ada 4 bulan dihormati ni? 4 bulan ni dihormati supaya tidak berlaku peperangan, kekacauan, balas dendam pada bulan-bulan tersebut. Okey? 4 bulan ni dihormati maksudnya supaya tidak berlaku peperangan, kekacauan, penindasan dan juga balas dendam pada bulan tersebut. 3 bulan pertama bulan dekat-dekat. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kenapa dekat-dekat 3 bulan pertama ni? Allah Ta'ala syariatkan 3 bulan pertama ni dihormati supaya bulan Zulqa'dah mereka buat persiapan nak pergi haji. Yang jauh-jauh tu dah travel dah. Awal-awal Zulqa'dah dah travel dah. Awal-awal Zulqa'dah dah travel dah nak pergi haji. Kita sekarang dekat sehari boleh sampai dah. Zaman dulu naik kapal, jalan darat. Zulqa'dah ni bulan orang nak pergi haji dalam keadaan tak perlu takut. Tak perlu risau kerana tidak ada orang akan memerangi kita. Tidak ada orang akan memburu kita. Tidak ada orang akan apa-apakan kita. Zulqa'dah. Bulan Zulhijjah, kita semua tahu, musim buat haji. Kita semua buat haji, musim orang buat haji. Zaman dulu pun sama buat haji juga. Manakala bulan Muharram, bulan mereka balik daripada haji ke negeri-negara masing-masing. Bulan Muharram, bulan mereka balik daripada menunaikan haji ke negeri masing-masing. Baik, manakala satu lagi bulan Rejab. Bulan Rejab ni lebih kurang 6 bulan. Haram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab. 6 bulan lepas bulan Muharram, bulan Rejab. Kenapa? Bulan Rejab dihormati kerana bulan tersebut dikhususkan oleh mereka, bagi mereka untuk buat umrah. Untuk buat umrah. Jadi mereka sangat menghormati bulan-bulan ni. Mereka sangat memuliakan bulan-bulan ni sehingga kan Dr. Hamka kata dalam tafsir dia. Sampai sekarang okey, orang-orang Mekah di tanah Arab ni mereka pilih nak pergi buat umrah bulan Rejab. Bulan lain boleh je buat umrah, bulan Ramadan boleh, Syawal boleh, naik haji boleh buat umrah juga, tak ada masalah pun. Tapi mereka kerana sejak turun-temurun mereka memuliakan bulan Rejab ini. Okey, baik. Jadi mereka ni menghormati bulan-bulan haram. Mereka takkan perang orang, takkan bunuh orang. Tengok surah Al-An'am kita dah lalu. Boleh tak buka surah Al-Ma'idah, Al-Ma'idah Muka surat 124. Muka surat 124. Tolong baca terjemah dia Puan Mainun. Tolong baca Puan Mainun. Alhamdulillah semua dah terjemah ini rasanya. Puan Mainun tolong baca muka surat 124 ayat 97. Ayat 97. Tolong baca. 97. Ayat 97. Allah telah menjadikan Kaabah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pada bulan haram, Hadyu dan Qalaid, yang demikian itu agar mereka mengetahui bahawa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahawa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Okey. Hikmah Allah Ta'ala jadikan bulan-bulan haram ialah kerana Allah Ta'ala sebelum cipta manusia, Allah tahu dah manusia ni sifat dia suka berperang. Sifat manusia ni. Oleh kerana manusia suka berperang, Allah Ta'ala telah mensyariatkan adanya bulan-bulan dihormati agar bulan tersebut manusia tidak berperang. Orang ramai dengan rasa selamat, rasa tenang hati pergi buat haji. Jadi 4 bulan ni mereka tak bawa senjata pun. Tak apa. Mereka datang berjalan, bawa binatang untuk disembelih, bawa binatang yang dikalungkan untuk disembelih, dikorbankan di tanah haram.
maka orang tahu dia nak pergi haji. Maka orang tengok, orang takkan serang, orang takkan buat apa-apa. Sebab kalau serang dia, dapat dua kesalahan. Pertama, salah serang dia. Yang kedua, serang dia di bulan haram. Kita dah belajar bab bunuh-bunuh orang kan? Ada bunuh sengaja, bunuh tak sengaja. Yang antara bunuh tak sengaja, ada yang hukumannya dia panggil diyat mukhaffafah, diyat ringan sikit. Kena 100 ekor unta juga. 100 ekor unta. Tapi unta-unta yang taklah semahal diyat mughallazah. Tapi kalaulah dia bunuh orang tak sengaja, dalam keadaan tak sengaja tu di tanah haram, dia bunuh orang tak sengaja tapi di tanah haram ataupun di bulan-bulan haram yang 4 ni, maka dia punya diyat denda dia naik daripada mukhaffafah, denda ringan, kepada denda mughallazah. Maksudnya Islam pun mengiktiraf benda ni, penghormatan bulan-bulan haram ni. Tengok surah Baqarah sekejap. Tolong baca Kak Ram, ada Kak Ram? Kapten Latif, Kak Ram ada tak? Kita Jadul Latif? Ada. Alhamdulillah. Al-Baqarah surah. Okey, muka surat jap. Yas'alu. Okey, muka surat 34 Kak Ram, ayat 217. Muka surat 34 ayat 217. Baca sikit je Kak Ram. Okey, mereka bertanya kepada Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi cukup. Okey. Cukup, alhamdulillah. Okey. Islam sebut berperang pada bulan haram dosa besar. Sengaja mencetuskan peperangan dalam bulan-bulan haram adalah dosa besar. Dr. Hamka tulis, dia kata, ada seorang lelaki namanya Muhammad Labib Al-Batanuni. Dia tulis sejarah Kaabah. Dia kata, memang Kaabah ni dihormati zaman dulu oleh semua agama. Semua agama menghormati Kaabah. Bila mana semua agama zaman dulu menghormati Kaabah, maka semua agama dulu akan menghormati orang-orang yang berjalan ke Kaabah. Dia tulis. Oleh kerana semua agama dulu menghormati Kaabah, maka semua agama dulu akan suruh rakyat dia, pengikut dia menghormati orang-orang yang nak pergi Kaabah. Sekarang je tak. Dia kata orang-orang Parsi, orang Iran yang sembah api, mereka anggap roh Tuhan mereka yang bernama Harmuz. Salah satu Tuhan mereka nama Harmuz, roh mereka tu asalnya di Kaabah. Sebab tu mereka hormat Kaabah. Manakala Tuhan orang India, orang Hindu yang bernama Shiva, Tuhan nama Shiva ni pun mereka anggap bahawasanya Tuhan Shiva ni berasal di Kaabah. Banyak lagi orang Yahudi, orang Nasrani, mereka pun zaman dulu mereka menghormati Kaabah sebagai tempat yang mulia bagi mereka. Oleh kerana itulah, bila Kaabah ni besar bagi agama mereka walaupun mereka agama yang salah, maka hikmahnya apa dia? Hikmahnya ialah mereka akan menghormati setiap orang yang nak pergi buat haji di Kaabah zaman dululah. Sekarang Yahudi Nasrani mana pandang pun Kaabah ni. Orang India pun langsung tak pandang Kaabah ni. Wallahu a'lam. Okey, baik. Seterusnya, habiskan ayat kita hari ni. Zalika demikian itu. Ad-dinu agama. Al-qayyim yang lurus. Fa maka la janganlah. Sorry, laju sikit. La janganlah. Tazlimu kamu menzalimi. Fihinna padanya. Terjemah fihinna padanya. Apanya? Nya tu bulan-bulan tersebut. Maka janganlah kamu menzalimi padanya, itu pada bulan-bulan tersebut, anfusakum, diri-diri kamu, wa dan qatilu, perangilah, al-musyrikin, orang-orang musyrikin, kafatan, habis-habisan. Terjemah kafatan, habis-habisan. Apa dia terjemah? Collectively. Betul lah tu rasanya, wallahu alam. Tapi orang betul terjemah collectively. Habis-habisannya maksudnya, kamu kena keluar habis-habisan. Betul maksud dia. Kama sebagaimana yuqatilunakum, mereka memerangi kamu. Kafatan, habis-habisan. Wa dan
I'lamu ketahuilah. I'lamu ketahuilah. Anna bahawasanya. Allah ma'a bersama al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Okey, terjemahkan dia Puan Hayati ayat akhir kita. Terjemahkan Puan Hayati. Mana? Maka dan perangilah. Sebelum tu lagi. Itulah agama yang lurus. Zalika dinul qayyim. Demikian agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi padanya diri-diri kamu, dan perangilah orang-orang musyrik habis-habisan sebagaimana mereka memerangi kamu habis-habisan. Dan ketahuilah bahawasanya Allah bersama-sama orang-orang bertakwa. Okey, baik. Jadi Allah turunkan ini nak beritahu pada orang Islam bahawasanya 4 bulan haram tu bukan tradisi adat jahiliah. Kamu orang Islam jangan anggap bulan-bulan haram tu hanya tradisi orang jahiliah. Tak. Bulan-bulan haram tu adalah agama Allah yang lurus. Sebagaimana sebelum Islam datang, kamu memuliakan menghormati bulan-bulan haram, bila kemudian masuk Islam pun, kamu masih kena teruskan menghormati bulan-bulan haram. Orang Islam bila masuk Islam, dia risau. Dia kata Safa Marwah ni ajaran Islam ke bukan ajaran Islam? Dia takut Safa Marwah ni hanyalah tradisi adat jahiliah. Dia pun tanya Nabi, Safa Marwah ni tradisi adat jahiliah ke ataupun termasuk dalam syiar Islam? Maka Allah Ta'ala turunkan ayat, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sama juga, mereka Allah Ta'ala nak beritahu kepada mereka bahawasanya 4 bulan haram ni, menghormati bulan-bulan haram ni bukanlah kita kata amalan tradisi jahiliah, bahkan dia adalah amalan agama yang benar. Orang musyrikin, dia hormat ni sebab dia belajar pada zaman Nabi Ibrahim dulu. Sebenarnya bukan saja zaman Nabi Ibrahim, bahkan agama yang sekarang pun, yang Islam datang pada kamu ni pun, suruh kamu menghormati Islam yang sebenar, iaitu menghormati bulan haram. Janganlah kamu menzalimi diri kamu padanya. Maksudnya, kamu orang Islam, dah masuk Islam, kamu pula yang mencetuskan peperangan di bulan-bulan haram. Jangan. Antara dosa besar adalah memulakan peperangan di bulan-bulan haram. Tapi, nanti kita refer lah ayat dia. Muka surat 30 surah Baqarah. Dalam muka surat 30 surah Baqarah, Allah Ta'ala kata, kalau mereka serang kamu bulan haram pun, serang juga mereka. Sebab mereka yang muliakan dulu serang kamu di bulan-bulan haram. Tapi kamu sendiri nak mula perang bulan haram, tu tak dibenarkan. Kamu kena menghormati 4 bulan haram tersebut. Kemudian Allah Ta'ala kata, perangilah orang musyrikin secara kafah keseluruhan. Maksud keseluruhan ialah, kamu kena keluarkan orang Islam habis-habisan memerangi kamu. Sebagaimana mereka keluarkan semua orang kafir untuk lawan kamu, kamu takkanlah keluarkan orang Islam 20%, 50%, tak, full blast. Maksudnya, kalau mereka kerahkan seluruh keluarga mereka untuk keluar lawan kamu, kamu pun orang Islam kena kerahkan, suruh keluarkan semua lelaki-lelaki yang balik untuk lawan mereka. Itu masuk kafah. Jangan pula orang kafir hantar tentera mereka 1000 orang, seluruhnya keluar. Kita pun kata, tak apalah, kita ni Allah Ta'ala bantu. Cukuplah kita keluarkan 313 saja. Sebagaimana Allah bantu perang Badar. Tak, jangan faham macam tu. Kalau mereka keluarkan tentera mereka ramai, kamu pun keluarkanlah tentera kamu orang Islam seramai mungkin untuk lawan mereka. Okey, kafah tu bukan maksudnya siapa banyak. Kalau orang Islam ada 1000 orang yang dah balik, orang kafir ada 5000 orang yang dah balik. Orang kafir keluarkan semua orang mereka. Kita orang Islam keluarkan semua orang Islam juga. Walaupun tak sama jumlahnya, tapi sama dari sudut kafah. Mereka kafah, kamu pun kafah juga. Walaupun kamu 1000, mereka 5000, tapi kamu amal apa surah amal. Allah kata hujung ayat ni, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahawasanya Allah bersama dengan orang-orang bertakwa. Kamu walaupun sikit, tapi kamu kafah, dan kamu semua yang sikit yang kafah tu ada sifat takwa, Allah tetap bantu kamu. Boleh ya? Okey, baik, kita berhenti sini dulu. Kita akan sambung minggu depan insya-Allah.
Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, daripada ilham yang Allah Ta'ala sampaikan pada saya, Allah Ta'ala kongsikan pada kita, Allah Ta'ala yang saya kongsikan kepada kita semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang tak baik, yang tersilap cakap, tersalah, terkurang daripada kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannah bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Puan Hayati, host kita.